يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هلانا 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 من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام. الله يا هلانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هلانا 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 يا هلانا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. الله يا هلانا 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 يا هلانا. Okey semua, sudah bersedia ke belum? Kita ada lebih kurang 13 orang pelajar. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Jelas ya? Okey, baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baik. Okey, sebelum kita mulakan kelas macam biasa, baca doa dulu. Saya nak kita buka dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, seorang wakil pelajar baca doa. Ketua kelas. Ada ketua kelas? Okey, Ahmad Fikri. Okey, bagus. Okey. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Amma. Okey. Baik, macam biasalah. Sebelum saya mulakan kelas, saya nak tunjukkan video. Saya nak paparkan video. Boleh tonton video ini ya. Kalau slow ke sangkut-sangkut ke lain, boleh bagi tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Ni. Dan pada kali ini jom adik-adik kita nyanyi lagu 10 langkah dalam mandi wajib. InsyaAllah adik cukup rukun dan cukup sunat-sunatnya. InsyaAllah kita yakin bahawa mandi wajib kita telah sempurna. Sebelum tu adik kita nak tahu dulu apakah yang menyebabkan kita kena mandi wajib. Bagi lelaki dan perempuan, yang pertama keluar mani, yang kedua jima, yang ketiga mati selain mati syahid. Bagi perempuan saja, yang pertama keluar haid, yang kedua keluar nifas, yang ketiga wiladah. Jom kita nyanyi. Wahai adikku, jangan kau lupakan, mandi wajib itu 10 langkahnya. Mula bismillah, niat dilupa jangan. Bila terkena air di badan, wahai adikku, jangan kau lupakan, mandi wajib itu 10 langkahnya. Mula bismillah, niat dilupa jangan. Bila terkena air di badan. Alhamdulillah, itulah dia mandi wajib. Yang pertama langkahnya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita kena niat, nafaskan dan masukkan ke dalam hati. Niatnya apa? Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Saya mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kalau ada adik tak boleh bahasa Arab, boleh dengan bahasa lain insya-Allah. Cucilah kedua pergelangan tanganmu, cuci kemaluan dengan tangan kirimu. Setelah itu basuhlah tangan kirimu, kemudian ambillah air sembahyang. Teruskan dengan menjirus badanmu, mulakan dengan sebelah kananmu. Teruskan lagi dengan membasuh rambutmu dan menyelati rambut-rambutmu. Alhamdulillah. Jadi kita dah pergi ke nombor 3 hingga ke nombor 8. Ingat balik. Yang pertama kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita niat namanya Rabbana hadatsil akbar lillahi ta'ala. Saya mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga kita cuci duduk kelangan tangan kita. Yang keempat kita duduk mencapung agar mudah kita nak basuh kemaluan depan dan kemaluan belakang dengan tangan kiri. Yang kelima basuh tangan kiri. Kemudian yang keenam ambil sembahyang. Yang ketujuh kita menjirus badan kita dengan air. Menggunakan belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali dan seterusnya. Basuh rambut kita
Basuh rambut kita dan menjelati rambut-rambut kita. Jom kita nyanyi pula yang ke-9 dan ke-10. Yang ke-9, gosok badan berturut-turut antara basuhan anggota tubuhmu. Yang ke-10, sempurnakanlah basuhan itu pada lipatan yang ada di tubuhmu. Inilah dia mandi wajib kita sesuai dengan tuntunan agama. Bila kita tidak melaksanakannya, maka tidak sahlah ibadat kita. Alhamdulillah. Adik, selesai 10 langkah dalam mandi wajib. Ingat adik, ulang-ulang lagu ni dan kukuhkan lagi dengan adik menjawab soalan. Okey semua. Okey, macam mana video tadi okey? Apa yang kena tak belajar ini? Ada sesiapa boleh jawab apa yang kita nak belajar hari ni? Mandi wajib penyuci diri. Okey, betul Zahira. Okey, baik. Cuba buka muka teks. Okey, muka surat 125. Betul 125. Okey, baik. Kalau tak ada buku teks, boleh tengok slide. Okey, boleh tengok slide saya. Okey, baik. Kita masuk kepada mandi wajib penyuci diri. Alright. Okey, seperti biasa. Kita start belajar ni. Adalah beberapa orang pelajar dipilih untuk membaca. Okey, siapa nak volunteer baca? Ada sesiapa? Okey, Amma. Bagus Amma. Okey, Amma. Alright, boleh Amma. Maksud mandi wajib. Mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas sesuatu. Dari segi istilah pula, mandi bermaksud mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Mandi wajib ialah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Okey, terima kasih Amma. Okey, baik. Mandi, apa itu mandi? Allah. Sekejap. Okey. Dari segi bahasa, mengalirkan air ke atas sesuatu. Itu mandi. Mengalirkan mengalirkan air ke atas sesuatu. Dari segi istilah, mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Alirkan, baik. Kita mandi kan? Kita mandi tu kita basahkan semua badan kita. Mengalirkan air ke badan kita. Okey, dengan niat tertentu. Ada niat. Kalau nak mandi sunat, niat mandi sunat. Nak mandi wajib, ada niat mandi. Ada niat mandi wajib. Okey. Mandi ni bukan mandi sesaja, tapi ada niat dia. Okey. Kalau kita niat, dapatlah pahala. Kalau niat sunat, dapatlah mandi niat sunat. And dapatlah pahala sunat. Kalau mandi wajib, dapatlah pahala mandi wajib. Okey, apa itu mandi wajib? Mandi yang wajib dilakukan. Mandi wajib ni adalah mandi yang wajib dilakukan.
apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang menyebabkan kita wajib mandi, kita kena mandi. Nanti kita tengok apa dia yang boleh menyebabkan kita kena wajib mandi. Mandi wajib nama dia. Okay, alright, boleh faham kan? Kalau tak faham boleh tanya terus, mudah je ni. Okay, next kita masuk kepada perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan juga perempuan. Okey, siapa nak baca boleh baca. Simple je. Okey, jap. Sebelum tu tertinggal dalil. Okey, kita sentuh bab dalil. Okey, dalil siapa nak baca? Dalam buku teks muka surat 125 lah. Okey. Okey, siapa nak baca? Volunteer. Ada tak? Muka surat berapa Ustaz? 125. Yang atas tu Ya. Ayat Quran dan hadis. Wa inna kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kamu berjunub berhadap besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Hadis. An Ummi Salamah Ummul Mu'minin annaha qalat ja'at Ummu Sulaimin umra'atu Abi Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haq hal 'ala al-mar'ati min ghusli iza ahtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am iza ratil ma. Maksudnya Ummu Salamah Ummu Mukminin radhiyallahu anhu berkata bahawa Ummu Salim isterinya Abu Talha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu pada sesuatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sekiranya dia melihat air mani. Okey, terima kasih kepada adik Nur Elisha. Okey, baik. Kita nak belajar mengenai mandi wajib. Okey, sekarang kita semua dah besar. Dah semua tingkatan 1 dah. Mungkin dah lelaki ada yang belum balik lagi. Okey, tak apa. Kita belajar untuk akan datang kita tahu. Okey, perempuan pun mungkin saya rasa semua dah kot kan. Mungkin adalah beberapa orang pelajar yang belum balik lagi. Okey, nanti kita tengok apa dia perkara yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Okey, baik. Dalil nakli mandi wajib. Yang pertama ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah
Ayat yang ke-6. Dan jika kamu berjunub ataupun dalam kurungan yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Fattaharu, bersucilah dengan mandi wajib. Baik. Allah dah terangkan dalam Al-Quran, okey, kalau kamu berjunub, dalam keadaan berjunub. Apa dalam keadaan berjunub? Berhadas besar, kan? Berhadas besar, apa dia berhadas besar? Jangan ramai orang yang salah faham bila kata hadas besar ni buang air besar. Bukan. Okay. Hadas besar ni adalah contoh, okay, keluar air mani, okay, darah haid, nifas, itu semua adalah hadas besar. Okay, hadas besar. Kalau hadas kecil barulah air kencing, kita buang air kecil kan. Buang air besar itu hadas kecil. Kalau hadas besar yang kita nak sentuh ni, yang menyentuh mengenai mandi wajib, okey, perkara dia adalah contohnya keluar air mani, darah haid, itu yang kita tahulah secara umumnya. Okey, baik. Hadis an Ummu Salamah Ummil Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq hal 'alal mar'ati min ghusli idha ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idha ra'atil ma' muttafaqun alaih. Maksudnya Ummu Salamah iaitu Ummul Mukminin, ya, ibu kepada orang-orang mukmin. Ummu Salamah ini, Ummul Mukminin ini digelar, sebab apa digelar Ummul Mukminin? Sebab beliau adalah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada orang mukmin. Okey. Radhiyallahu anha berkata bahawa Ummu Sulaim isteri Abu Talhah. Ummu Sulaim ni beza ya. Ummu Salmah dengan Ummu Sulaim ni orang yang berbeza. Okey. Ummu Sulaim adalah isteri kepada Abu Talhah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada sesuatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi, yakni dalam kurungan bersetubuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sekiranya dia melihat air mani. Ini dia satu hadis Nabi yang nak menunjukkan kewajipan mandi wajib bagi mereka yang keluar air mani. Perempuan pun ada, ya. Perempuan pun ada air mani, bukan lelaki je. Ada juga. Nanti bila kamu dah besar nanti kamu akan lebih tahulah perkara-perkara ini. Okey. Siapa yang datang pada Rasulullah? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni datang kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, okey, adakah perempuan wajib mandi? Wajib mandi wajib lah apabila dia bermimpi. Apabila dia bermimpi, mimpi apa tu? Mimpi bersetubuh. Maka Rasulullah jawab, kalau keluar air mani ataupun melihat air mani, maka wajib dia mandi wajib. Kalau contoh macam lelaki, kan sebelum kita nak balik, okay, kita akan ada mimpi. Okay, mimpi itulah akan mengeluarkan air mani, dan apabila kita melihat air mani tersebut, kita kena wajib mandi. Sebab apa? Sebab kita sedang berhadas besar. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan pun boleh keluar air mani. Ada sebab-sebab dia. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok yang seterusnya. Okey, perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan. Okey, seorang baca. Apa dia? Perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan.
Nur Zahira. Okey, silakan Nur Zahira. Perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan, haid, wiladah dan nifas. Okey. Terima kasih kepada Nur Zahira. Okey, baik. Perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan. Ini kalau perempuan hadapi 3 perkara ni, di antara contohnya 3 perkara ni, wajib mandi lah. Okay, wajib mandi. Apa dia? Yang pertama haid. Rasanya semua dah tahu apa itu haid. Ini darah haid. Darah haid ni hanya ada pada orang wanita saja ataupun perempuan saja. Tidak ada pada lelaki. Kenapa ada darah haid? Allah ciptakan ada sebab-sebab dia. Okey, bila perempuan menghadapi darah haid, bukan waktu keluar tu terus mandi, tidak. Bila dah suci, maksudnya bila dah habis darah haid keluar tu, barulah kita mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Dan barulah wajib ke atas kita solat, ibadah-ibadah. Okey, kalau kita sedang, bukan kita lah, kalau perempuan sedang menghadapi tengah keluar darah haid, okey, tak boleh buat ibadah. Okey, haram buat ibadah waktu keluar darah haid. Berpuasa ke, solat ke, tidak boleh. Okey, kemudian wiladah. Wiladah ni pun sama juga. Kalau ada wiladah ni, kena mandi wajib bagi perempuan. Okey. Nifas. Okey, darah nifas pun sama juga. Ni semua kategori darah lah. Tapi waktu dia berbeza. Bila dia keluar, okey, haid tu bila, wiladah tu pada waktu bila, nifas tu waktu bila. Okey. Baik, seterusnya. Nanti kita lihat spesifik apa itu darah haid, bila keluar darah haid, bila keluar nifas, bila keluar wiladah, bila keluar darah istihadah. Okey. Baik. Seorang bacakan. Ada sesiapa volunteer? Ada tak? Senyap dah. Okey, saya pilih Muhammad Adib. Ada tak Muhammad Adib? Okey, Iliana. Okey, Iliana boleh baca. Dekat slide boleh nampak kan? Iliana? Senyap. Nifas. Okey. Darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah kabur. Kabur. Okey, kalau kabur tengok buku teks muka surat. Nifas. Darah yang keluar selepas kelahiran. Ya. Okey, teruskan. Ya, Ustaz. Dah habis ke? Tak dengar tadi. Habis baca dah? Okey, baik. Okey, yang pertama darah haid. Apa itu darah haid? Okey, apa itu darah haid? Darah kotor yang keluar dari
dari pangkal rahim wanita? Belum. Wah, saya rasa line Iliana lambat Belum. Hai. Darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah balik ini Okey. Iliana terkeluar. Saya rasa line dia ada sedikit masalah. Okey, tak apa. Saya teruskan Okey, darah haid, darah kotor yang keluar. Okey, dari pangkal rahim. Pangkal rahim. Okey, ini hanya pada wanita saja. Yang telah balik. Ingat, pangkal rahim yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Ada waktu-waktu dia. Bila dia keluar, ada waktu-waktu dia. Okey, hanya orang perempuan lah tahu. Kita lelaki pun kena ambil tahu juga sebenarnya. Sebab ini ilmu. Okey, ilmu fiqh. Sebab nanti bila besar nanti kita nak kahwin, kan? Kita kahwin, kita ada isteri, nanti kita akan ada anak. Okey, kita kena ambil tahu juga. Okey, darah kotor yang keluar dari pangkal rahim. Darah kotor. Okey, darah kotor, kunci dia darah kotor yang keluar daripada pangkal rahim wanita yang telah balik. Syarat dia mestilah telah balik. Bila dah keluar darah haid ni mestilah perempuan tu mesti dah balik punya. Okey, dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Okey, itu dia. Kemudian wiladah. Okey, apa ini darah wiladah? Wiladah adalah proses kelahiran. Proses kelahiran anak, sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. Ini dia. Waktu wiladah ni bila dia? Sama ada tengah berlaku proses kelahiran. Bila mak kita, contoh mak kita nak melahirkan anak. Okey, waktu tu berlaku proses kelahiran. Keluar darah ke atau tidak keluar darah, wajib mandi wajib. Okey, tak apa Eliana. Masalah lain sikit, tak apa. Terima kasih untuk baca tadi. Okey, baik. Wiladah, okey, proses kelahiran. Okey, bila mak kita lahir, lepas tu confirm kena wajib mandi wajib. Okey, seterusnya darah nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebagai bentuk anak. Tak apa nampak sini. Okey, darah yang keluar selepas kelahiran anak. Lahir juga, sama juga macam tadi. Tadi proses kan? Tadi proses kelahiran. Ya, ini bila keluar anak. Okey, sama ada anak itu berjaya dilahirkan ataupun tidak. Okey, jadi darah nifas, keluar darah pada waktu itu, maka wajiblah mandi. Okey, wajib mandi sebab dia berada dalam hadas besar. Okey, baik. Darah istihadah. Okey, darah istihadah ni apa dia? Darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita. Ia berbeza warna kepekatannya. Okey, darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita berbeza warna dan kepekatannya. Okey, kalau darah istihadah ni keluar, dia tak silap saya dia keluar selepas darah haid. Ada beberapa hari selang tu. Kadang-kadang ini jadi masalah dalam ilmu fiqh lah. Kebanyakannya ialah bila kita lah perempuan lah selalunya kan. Dan tu bila dah keluar darah haid, okey, dah suci dah. Tiba-tiba bila dah bersih kan, tiba sehari, 2 hari, 3 hari selepas tu tiba-tiba ada keluar darah. Itu dipanggil darah istihadah. Iaitu bukanlah darah yang wajib kita mandi wajib. Okey, kalau salah boleh tegur ya Ustazah. Okey, sebab ini ilmu lelaki pun kena ambil tahu juga ilmu ni. Okey, nak membezakan darah haid macam mana, darah istihadah tu macam mana. Okey, kita kena ambil tahu. Okey, baik. Seterusnya, kita dah tahu dah mengenai darah, jenis-jenis darah yang ada. Okey,
selalunya semua darah ni bukan selalunya, memang semuanya pada wanita lah kalau sebut pasal darah ni. Okey, baik. Seterusnya, larangan semasa berhadas besar bagi lelaki dan juga perempuan. Okey, larangan. Apakah larangan perkara yang kita tak boleh buat waktu kita berada dalam hadas besar? Okey, bagi lelaki dan perempuan. Okey, siapa nak baca? Nur Elisha. Okey, Nur Elisha dulu. Solat fardu dan sunat. Berhenti atau duduk dalam masjid. Tawaf. Membaca, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Okey, terima kasih Elisha. Okey, baik. Setakat ni ada yang tak faham tak? Tak faham boleh tanya. Faham ya semua? Rasanya sekolah rendah Faham. belajar juga kan? Okey, bagus. Okey, apakah benda amal ibadah yang kita tak boleh nak buat waktu berhadas besar? Apa berhadas besar tadi? Kalau keluar air mani, kita tak mandi wajib lagi. Kalau kita berjunub dalam keadaan berjunub. Okey, kalau kita keluar darah haid, perempuan lah. Bagi perempuan yang keluar darah haid, perkara-perkara ni bila kita hadapi, kita tak boleh buat apa ibadah-ibadah yang disebutkan. Seperti contoh, yang pertama solat fardu. Okey, solat fardu yang pertama. Solat fardu dan juga sunat. Okey, apa-apa solat pun kalau kita berada dalam keadaan berhadas besar, maka tak boleh perkara ini. Okey, kalaulah contoh berlaku waktu katakanlah puasa, boleh ke tak? Boleh tak bila kita nak puasa tapi kita berada dalam hadas besar? Tak boleh. Tak boleh. Okey, bagus. Lagi-lagi bagi perempuan lah kan, keluar darah haid tidak boleh berpuasa. Sebab itu kalau kita lihat kan, kadang-kadang kakak kita ke mak kita kan, waktu bulan puasa diorang curi-curi makan. Bukan saja-saja. Okey. Sebab mereka memang tak boleh nak puasa. Okey. Haram hukumnya kalau mereka berpuasa. Tetapi mereka wajib juga untuk menghormati bulan puasa. Walaupun mereka keluar darah haid, kalau mereka tak makan dengan niat menghormati bulan puasa, okey, itu tak apa. Tapi kalau dengan niat puasa sebab puasa kan wajib itu bulan Ramadan, itu tak boleh. Okey, baik. Itu contoh bagi puasa. Solat fardu dan solat sunat pun begitu juga. Siapa-siapa sahajalah yang keluar air mani, tak mandi wajib lagi, tak mandi hadas lagi, itu tak boleh solat, tak boleh puasa. Okey, seterusnya berhenti atau duduk dalam masjid. Berhenti nak masuk masjid pun tak boleh. Ada ulama yang mengatakan, terutamanya kepada mereka perempuan, ini berlaku banyak khilaf, banyak pendapat ulama. Okey, ada sebahagian ulama juga yang mengatakan tak mengapa kalau masuk dalam sekitar ruang solat. Okey, ruang solat. Ada yang kata macam tu. Tapi pendapat yang paling jumhur lah, pendapat yang paling kuat, tak boleh. Kalau perempuan yang ada darah haid ni tak boleh masuk dalam masjid, tak boleh duduk pun dalam masjid. Sebab apa? Sebab berada dalam keadaan yang kotor. Sebab darah tu akan keluar waktu bila-bila masa saja. Jadi dia sedang menanggung darah yang kotor, maka tak boleh. Okey. Yang ketiga, tawaf. Tawaf pun samalah. Okey, dekat Mekah kita tak boleh melakukan tawaf kalau berada dalam hadas besar. Okey. Kemudian membaca atau menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran.
Baca Al-Quran boleh ke? Kalau nak baca boleh ke? Bawa tu memang jelas tak boleh. Sebab kita menyentuh kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran. Tapi kalau kita nak membaca, boleh ke? Tak boleh. Okey, Aisyah jawab tak boleh. Okey, bagus. Tak boleh. Dah jelas dah kat sini. Membaca atau menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran tak boleh. Okey, waktu kita berada dalam hadas besar. Okey, setakat ni faham Senang je kan? Okey. Seterusnya. Larangan semasa berhadas besar dalam kurungan perempuan. Tadi siapa nak baca tadi? Iliana. Okey, Iliana. Boleh. Puasa fardu atau sunat. Jima. Okey. Sikit je kan? Okey, baik. Larangan semasa berhadas besar bagi perempuan. Perempuan tak boleh. Tak boleh buat apa? Yang pertama, tak boleh berpuasa. Perempuan tak dibenarkan puasa fardu ataupun sunat. Waktu bila? Waktu berhadas besar ni. Apa tadi hadas besar tadi? Sama ada keluar air mani ke perempuan lah, darah haid, darah nifas, darah wiladah. Itu semuanya tidak boleh. Kita tak boleh nak melakukan ibadat seperti puasa fardu ataupun puasa sunat. Yang kedua, jima'. Jima' ni apa dia? Jima' ni maksud bersetubuh. Ini untuk yang dah berkahwin sahaja. Perkara-perkara ni. Jima' pun tak boleh. Sebab apa? Sebab menanggung najis, menanggung darah tu darah yang kotor. Tak boleh, nanti takut berpenyakit. Bila berjima' takut berpenyakit. Baik, seterusnya. Rukun mandi wajib. Iliana baca sekali lagi. Ni panjang sikit. Rukun mandi wajib. Niat mandi wajib. Kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan rambut. Ini rukun. Kalau tak rukun, maka tak sahlah mandi wajib kita. Apa dia rukun yang pertama? Mestilah kena niat. Nampak? Niat mandi wajib. Apa dia niat mandi wajib? Siapa boleh bagi tahu contoh niat mandi wajib? Rasanya dah buku teks pun ada kan? Alisha Najwa. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Bagus Najwa. Baik. Betul. Nawaitu raf'al hadathi. Sahaja aku raf'a. Apa itu raf'a? Raf'a itu mengangkat. Raf'al hadathi. Al-hadathi adalah hadas akbar, besar. Hadas besar lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Kalau kita nak mandi wajib, sebelum kita start mandi wajib, kita niat. Kalau tak tahu ataupun tak ingat dia punya matan dalam bahasa Arab tu, kita niat saja dalam hati, aku mandi wajib ini kerana Allah Ta'ala. Aku mengangkat hadas besar ini kerana Allah Ta'ala. Bahasa Arab tu tak wajib pun. Yang penting kita faham, kita ada niat kita. Aku nak mandi kerana Allah Ta'ala. Aku nak mandi wajib ini kerana Allah Ta'ala. Untuk apa mandi wajib? Untuk mengangkat hadas besar. Untuk menyucikan diri. Tajuk kita pun hadas mandi wajib menyucikan diri. Betul? Yang kedua. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan juga rambut. Yang pertama, kita kena meratakan air. Air dekat mana? Dekat badan. Seluruh badan. Yang kedua, dekat kulit. Pastikan setiap kulit kita kena dengan air tu. Kita siram air tu.
pastikan kena pada kulit kan. Sekarang ni orang mandi macam apa, shower tu kan, shower air hujan tu, pasti bila mandi tu buka tu pastikan seluruh anggota badan kita terkena air. Okey, pastikan kena air. Tak kira lah dekat celah-celah ketiak ke, kan, dekat celah tengkok ke, belakang telinga ke, dekat celah kangkang ke, itu semua kita kena bagi kena. Okey, kulit, kemudian rambut pun sama. Bagi perempuan, pastikan setiap helaian rambut tu basah, terkena air. Sekurang-kurangnya air tu jalan dekat situ. Okey, sekurang-kurangnya. Okey, kulit kita pastikan kena. Perempuan ni rambut dia kan panjang, lelaki senang je kan. Perempuan ni rambut panjang, jadi dia kena. Sebab tu kalau kita tengok kakak kita ke, kadang-kadang tu mandi lambat betul habis. Sebab apa? Sebab nak bagi semua kena air. Okey, badan kita kena air, rambut kena air, kulit kita kena air. Jangan ada benda yang boleh menghalangi air. Contoh apa? Contoh ada gam kat tangan. Okey, contoh ada awak pen. Awak pen ada dekat tangan yang boleh menghalangi daripada kena kulit. Okey, itu tidak sah kalau kita tak cucikan dia, tak bagi kena betul-betul. Okey. Itu mandi wajib. Mandi wajib ni senang je sebenarnya. Yang penting meratakan air ke seluruh badan, termasuk rambut dan juga kulit. Tak perlu nak gosok kuat-kuat sangat, tak perlu. Hanya meratakan air pun sudah memadai. Kalau nak lagi senang lagi, terjun dalam sungai. Boleh tak? Boleh. Terjun dalam sungai. Kan senang. Niat je. Aku nak mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Faham? Masuk terus. Terjun. Dah terjun, confirm kena. Satu badan kita mesti kena air. Kan? Kita menyelam tu. Menyelam. Okay. So kita bangun, confirm kena. Okay. Senang. Mandi wajib ni tak susah pun. Bila ada yang tanya, Ustaz, boleh sabun ke bila waktu mandi wajib ni? Boleh. Mandi wajib ni sama je macam mandi biasa. Okey, mandi biasa, kita kan mandi biasa kena juga air dekat seluruh badan. Sama je. Cuma niat je yang membezakan. Okey. Mandi biasa tu mungkin kita lupa nak niat. Kan, niat aku mandi sunat ni kerana Allah Ta'ala, mungkin ada lupa kan. Tapi kalau mandi wajib, pada niat dia. Caranya sama aja. Tapi ada perbuatan-perbuatan sunat. Macam mana kita nak dapat pahala sunat waktu mandi wajib, nanti kita lihat kalau ada lah. Okay. Baik, sunat mandi wajib. Baru kita sentuh tadi. Okay, apa sunat mandi wajib? Seorang baca. Ada? Siapa? Siapa tu tadi? Terus baca. Saya tak perasan tadi. Siapa nak tadi? Boleh baca? Siapa ya tadi? Tak ada? Okey, Hasha Hafia, boleh? Sunat mandi wajib. Ada Hasha Hafia? Okey. Iza Farhani ada? Mengambil wuduk. Sunat mandi wajib. Mengambil wuduk. Mengambil wuduk. Lagi? Ini dekat slide saya ada tulis. Basuh pergelangan tangan, bersihkan kubur dan lubung, membersihkan tangan dengan air
dengan air, berwuduk, menjelas air ke anggota sebelah tangan, basuh kepala dan selai rambut, gosok badan antara basuhan anggota, sempurnakan basuhan pada lipatan badan. Okey, terima kasih Izzah. Laju baca. Speed. Express. Okey. Baik. Sunat mandi wajib. Apa dia perkara yang sunat? Bila kita mandi wajib ni ada perkara-perkara yang sunat dia. Yang pertama, basuh pergelangan tangan. Ni yang pertama, kita basuh. Pergelangan tangan ni, okey, kita basuh. Okey. Kemudian bersihkan kubul dan dubur. Sebelum waktu kita mandi wajib tu, perkara yang sunatnya yang pertama, basuh tangan. Pergelangan tangan ni. Pastikan apa-apa yang menghalangi daripada kena air tu, ada gam ke ada pen, kita hilangkan dulu. Kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, perkara yang sunat yang kedua, bersihkan kubul dan dubur. Apa dia? Kubul dan dubur ni itulah yang tempat kita membuang air kecil dan juga tempat kita membuang air besar. Itu kita kena cuci. Jangan ada najis kat situ. Cuci apa-apa sahaja bulu-bulu kat situ kita cuci. Kemudian yang ketiga, bersihkan tangan dengan air. Bersihkan tangan dengan air. Macam saya cakap tadi kan. Selepas basuh kita bersihkan, carilah apa-apa yang kotor kita cucikan. Pastikan bersih tangan kita. Celah-celah kuku ni pun sama, kita kena bersihkan. Yang keempat, beruduk. Beruduk ni juga adalah sunat. Waktu kita nak mandi tu, kita beruduk dulu kan. Aku ambil wuduk ni kerana Allah Ta'ala. Ambil wuduk. Kemudian yang kelima, menjirus air ke anggota sebelah tangan. Ambil air, basuhlah kita punya tangan belah kanan. Dahulukan yang belah kanan, kemudian barulah belah kiri. Basuh ke bahagian kanan terlebih dahulu. Ini perkara sunat. Kalau tak buat, tak ada masalah pun. Kalau nak dapat pahala sunat, buatlah. Sunat ni apa dia? Perkara sunat ni adalah perkara yang Nabi buat. Jadi bila kita buat apa yang Nabi buat, itu adalah satu ibadah lah. Perkara-perkara yang dikira sebagai ibadah. Sebab kita mencontohi apa yang Nabi buat. Yang seterusnya, 6. Basuh kepala dan selat rambut. Basuh kepala, bersih-bersih. Basuh. Waktu mandi tu, kita gosok-gosok kepala kita. Bagi air kena dekat kulit. Kan? Ada apa-apa yang mengganggu rambut ni, kita buang. Kan? Mungkin ada pewarna. Kalau warna rambut tu, hati-hatilah. Kalau inai tak apa lagi. Inai rambut tak ada masalah. Tapi kalau warna rambut yang memang menyebabkan tak boleh kena air pada rambut tu, maka tak sah nak mandi wajib dia. Jangan kita cuba-cuba nak warnakan rambut. Trend orang zaman sekarang ni, semua benda nak warnakan. Kan? Warnakan rambut lah, warnakan kuku lah. Kan? Kalau benda tu boleh kena air, tak apa. Ini tak boleh. Dia menghalang kulit kita ataupun rambut kita ke kuku kita daripada kena air. Tak sah nanti. Yang ketujuh, gosok badan antara basuhan anggota badan. Gosok badan. Kita gosok. Perkara sunat kan? Gosok. Gosok. Kan? Basuh. Waktu basuh tu gosok badan kita. Yang terakhir, sempurnakan basuhan pada lipatan badan. Ini penting. Tempat-tempat yang berlipat, apa dia? Contoh ni, tangan kita ni kan ada juga lipat kan. Lipat ni kat sini, basuh ketiak kita ni berlipat. Berlipat ketiak. Kemudian kat celah kangkang ni. Ini semuanya tempat-tempat yang berlipat. Kita kena basuh kat situ juga. Pastikan air tu diratakan, kena pada tempat tersebut. Baik, seterusnya. Hikmah mandi wajib. Hikmah mandi wajib. Baca seorang. Kalau habis awal kelas kita habis awal lah. Kita main quiz di akhir nanti. Siapa tu? Alisha Najwa lagi. Bagus Alisha. Teruskan. Hikmah mandi.
Nombor 1, diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, segala ibadah lain yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Ketiga, kesegaran badan yang lesu dan penat dapat dikembalikan. Okey, terima kasih pada Najwa. Okey, baik. Yang pertama, hikmah mandi wajib. Apa kebaikan daripada mandi wajib ni sebenarnya? Okey. Yang pertama, diberi ganjaran pahala oleh Allah, kan? Sebab apa? Sebab kita bersih. Kita dah bersih. Bila kita mandi wajib tu kan badan kita bersih apa semua. Jadi mandi wajib adalah satu perkara yang Allah perintahkan. Bila kita berada dalam keadaan yang keluar haid, darah kotor, air mani, berjunub, berhadas besar, itu semua perkara yang menghalangkan kita daripada melakukan ibadah. Jadi bila kita mandi wajib itu, dia akan mengembalikan semula, membersihkan semula, maka dapatlah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ini adalah perintah Allah. Okey, perintah Allah ia adalah perkara yang wajib. Yang kedua, segala ibadah lain. Ni dia. Segala ibadah lain yang asalnya waktu kita berhadas besar, hukumnya adalah haram kalau kita buat. Kan? Kalau kita buat macam tadilah, puasa, solat, kan bila kita berada dalam hadas besar, ia haram dilakukan. Tapi bila kita dah mandi wajib, okey, maka boleh dan dibenarkan. Wajib lah, kalau benda yang wajib, wajib lah solat. Kalau yang sunat, boleh dibuat ibadat-ibadat yang sunat. Dah lepas mandi wajib, barulah kita boleh laksanakan ibadat-ibadat solat, ibadat-ibadat wajib ataupun ibadat sunat. Okey, yang ketiga, kesegaran badan yang lesu dan penat dapat dikembalikan. Badan yang penat, kan, ialah kalau perempuan keluar darah haid ke, lelaki ke, keluar air mani ke, kan, mimpi ke, badan kita akan rasa letih. Okay, sebab apa? Macam darah haid ni kan, dia mengeluarkan darah, dia ambil daripada darah kita, daripada badan kita, maka benda tu akan menyebabkan badan kita lemah lah, letih, kan. Jadi letih. Sebab tu emosi orang perempuan pun tak stabil bila cuti ni kan. Bila ABC Allah bagi cuti ni, emosi tak stabil. Sebab apa? Melibatkan darah manusia. Gitu juga dengan lelaki, kalau keluar air mani kan, mimpi kan, lepas tu bangun dia akan rasa lesu, akan letih badan dia. Okey, caranya macam mana nak bagi segar balik? Mandi, wajib mandi. Okey, kena mandi barulah segar badan kita yang penat asalnya, kita dapat dikembalikan segar, jadi segar, fresh. Kita boleh buat ibadat semula. Okey, bila dah fresh baru sedap nak buat ibadah dan sebagainya. Okey, next. Yang terakhir, mandi sunat. Okey, mandi sunat. Last, siapa nak baca? Amal Fikri. Okey. Mandi sunat hari Jumaat, Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Selepas mandi jenazah, berkaitan haji, sebelum solat minta hujan, sebelum solat gerhana bulan dan matahari, selepas masuk Islam, sembuh dari gila dan hitam. Okey, terima kasih Amal. Okey, baik. Ini mandi sunat. Tadi kita sentuh bab mandi wajib. Ini mandi sunat pula. Apa dia? Bila disunatkan mandi ni? Pertama, hari Jumaat. Kan lelaki lah, sebelum nak solat Jumaat, disunatkan mandi sebelum pergi tu. Okey, niatlah. Saja aku mandi sunat hari Jumaat ni kerana Allah Ta'ala, mudah je. Yang perempuan pun sama boleh. Kan, pagi-pagi tu ke, kan, hari Jumaat lah, mandilah. Ini hari Jumaat, bukan hari ni. Nanti hari Jumaat nanti mandi sunat. Niat je, saja aku mandi sunat hari Jumaat ini kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala. Setiap air titisan mandian kita tu dapat pahala, kan, dapat kebaikannya. Okey, yang kedua, Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Ni pun sama. Sebelum kita nak pergi solat Aidilfitri,
Kan kita mandi dulu. Niat saja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Okey, begitu juga dengan Aidil Adha. Okey, yang ketiga, selepas mandi jenazah. Bila kita dah uruskan jenazah tu, kan? Dah uruskan jenazah, mandi jenazah apa semua, kita disunatkan untuk mandi. Okey. Sini hujan. Sini dah start hujan, lain pun ada sedikit sangkut-sangkut. Okey, seterusnya. Berkaitan haji. Apa saja yang berkaitan haji disunatkan mandi sunat. Okey. Kemudian sebelum solat minta hujan, apa dia? Solat sunat istisqa. Nama dia istisqa. Nanti belajarlah. Istisqa. Ini ejaan dia. Solat sunat istisqa ini solat sunat untuk minta hujan. Sebelum nak minta hujan, kita mandi dulu. Okey, disunatkan mandi. Kemudian sebelum solat gerhana bulan dan juga matahari, sama juga. Berlaku gerhana bulan ataupun gerhana matahari, sebelum kita nak mengerjakan solat gerhana dan juga khutbah dengan khutbah gerhana tu, kita sebelum tu disunatkan mandi terlebih dahulu. Okey, kemudian seterusnya selepas masuk Islam. Dah masuk Islam bagi orang-orang yang belum agama Islam lah. Mungkin ada kawan-kawan kita yang nak masuk Islam kan. Selepas tu bila dia dah masuk, mandi. Okey, kira bersihkanlah semua kekotoran-kekotoran. Okey. Yang terakhir, sembuh dari gila atau pitam. Okey, sembuh dari gila atau pitam. Lepas dah gila, kan, katakanlah kita gila, kan, mandi. Lepas tu dah okey dah gila kita tu, dah okey dah kita pitam, pengsan apa semua, kita mandi. Itu adalah perkara-perkara yang sunat. Okey, setakat ni boleh faham? Ada apa-apa soalan? Ada. Faham semua? Lain saya pun dah start sangkut-sangkut dah. Sini hujan. Okey, semua boleh faham? Dah boleh yelah. Lepas ni mungkin siapa yang baru nak balik, kita dah belajar, kita boleh amalkan. Okey, ni ada mandi wajib dan juga mandi sunat. Okey, seterusnya saya akan bagi link untuk quiz. Okey, sekejap saya agak lajulah lain ni. Sekejap. Okey. Saya hantar dekat chat link dia, ataupun kamu boleh pergi dekat Google. Biasalah dekat Google, masuk ni. Okey, boleh tak? Nanti masukkan kod dia 170288. Okey, bagus. Okey, dah masuk semua. Okey, ada 11 orang pelajar. Ada masalah lain sikit, minta maaf.
Okey, tak apa. Sekejap. Aku nak buat live. Okey, ada 12 orang pelajar. Lagi. Dia punya kod 170228. Berapa orang semua ni? Okey, seorang lagi. Kan? Siapa yang tak boleh masuk bagi tahu? Nur Aisyah. Ni apa? Silap lah. Okey. Okey. Dah ke semua? Okey, saya start Okey, dah ke semua? Kalau dah, saya akan start.
Baik, insyaAllah Fatimah Zahira memotong Alisyana. Zahirah mendahului putih kedudukan yang kedua Alisyana Najwa. Seterusnya kedudukan yang ketiga wakil jangka idaman lelaki, jangka idaman wanita Darwish diikuti juga Muhammad Syarazi. Kita tunggu lagi 2 orang pelajar itu. Diharap semua peserta harap bersabar.
Aisyah terus naik tinggi menggunung, mendahului beberapa orang pelajar yang asal kedudukannya. Alamak, masalah lain sekejap ya. Hujan dah turun bagaikan mutiara. Aduh, baru nak tengok kedudukan yang pertama. Okey, sedikit masalah. Tadi siapa tadi yang pertama tadi? Nur Zahirah ya. Zahirah. Kemudian diikuti Alisha Najwa, tak silap saya kan. Yang tiga siapa tak ingat dah. Line agak slow sikit. Minta maaf lah masalah lain, okey? Okey, tak apa. Apa pun tahniah kepada semua yang mengikuti kelas saya. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan jika tidak ada apa-apa halangan. Okey, ingat pesan saya, banyakkan melakukan kebaikan, selawat kepada Rasulullah SAW. Okey, minggu depan Ustazah nak buat fazan kan? Okey, jadi siap sedialah dengan ayat-ayat hafazan yang perlu dihafal. Okey, mudah je, ayat-ayat tak banyak pun kan. Okey, baik, terima kasih kepada semua adik-adik. Jumpa nanti insya-Allah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إن الإنسان يفوز إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Syukran jazilan. Terima kasih banyak-banyak. Kamsahamnida.